Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, kini kembali untuk tahun yang ketiga. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum hari raya tahun ni. Method Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan ni, kita hanya ada 3 batch sahaja. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran Southeast Asia, Antartika dan juga Eropah, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu-bedu. Let's go. Come on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tajuk video aku ni kisah seram tentera kan? Kenapa tiba-tiba aku dah tak post pasal cerita hantu ataupun pengalaman seram tentera? Sebab apa? Korang pun tengok sendiri, ada beberapa ketika tu aku post video yang rumah aku dah kena kacau. Sikit-sikit lah, tak adalah banyak. Aku tak ada masalah. Aku tak takut. Tapi mungkin disebabkan aku banyak bercerita pasal benda-benda tu dan mungkin juga masa IG live aku lantang cakap aku tak takut dengan benda tu dan benda tu dah start kacau, okey? Dan juga yang jadi mangsanya adalah anak-anak aku dan juga wife aku, mak-mak aku apa semualah. Jadi sebab tu ramai follower aku, ramai juga adalah 2-3 orang ustaz yang nasihatkan aku untuk tidak lagi buat konten-konten cerita seram, pengalaman seram dan sebagainya lah, sebab pengalaman aku tu adalah pengalaman yang real. Maknanya aku cerita pasal benda yang real. Tapi semalam tiba-tiba aku kena tekan babe dengan korang, suruh cerita juga pasal pengalaman seram tentera. Tak apa, it's okay. Boleh aku nak cerita. Ni pun bulan puasa kan, setan kena ikat kan. Dan insyaAllah aku cuba untuk tidak lantang lah nak cakap pasal aku tak takut dengan hantu kan. So, sebelum kita teruskan dengan cerita hantu yang pertama, insyaAllah korang kena tekan butang subscribe. Aku dah tunaikan permintaan korang ni. InsyaAllah kita nak capai 300k subscriber menjelang hari raya ni. Dan insyaAllah mudah-mudahan konten-konten yang aku berikan dekat korang boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah sama-sama kita tekan butang subscribe, free je. Jom kita dengar kisah yang pertama. Cerita first ni dia kisah pasal seorang pegawai. Dia jadi pegawai bertugas. Pegawai ni dia dah kahwin. Jadi kalau pegawai ni yang dah kahwin, diorang kena duduk dekat quarters, bukan lagi duduk dekat mes bujang lah. Dan dekat camp yang dia duduk tu, dia punya quarters dia adalah quarters yang lama tau. Okey, kalau quarters yang lama ni, kalau pegawai dia macam flat. Lepas tu macam flat kan, biasa kan kalau rumah kau boleh nampak rumah dekat depan rumah kau tu lah. Jadi ada satu ketika tu, ini adalah cerita kawan aku sendirilah. Dia bertugas, okey, biasalah kalau DO ni memang dia akan habis tugas dia malam, kadang-kadang pukul 1, kadang-kadang pukul 2, sebab dia kena buat rondaan perimeter, pulangkan kunci, serah senjata, apa benda semualah, stor senjata, tukar duty, tukar shift apa semua. Dia pun balik nak jadikan cerita, lift rosak. Lift rosak pula. Jadi dia naiklah tangga apa semua kan. Jadi sepanjang dia naik tangga tu memang dia bau busuk gila, kau-kau punya busuk lah. Tapi quarters kan, quarters lama, dia assume macam flat lah. Biasalah kadang-kadang ada orang kencing lah, buang sampah lah, apa benda lah, tangga lama pula tu, so memang ada bau yang tak menyenangkan lah. Tapi bila dia sampai je dekat dia punya tingkat rumah, tingkat berapa lah, tingkat 10, tingkat 9 macam tu lah. Bila dia sampai je, terus dia bau macam orang masak tau. Macam orang masak, macam bau kari macam tu lah. Tapi time tu pukul 1, pukul 2 tau. Tapi disebabkan penat, dia masih cuba
fikir baik-baik lah. Tak apalah, pokok ada orang bangun tengah malam nak masak Maggi kari kot. Dia buat dek sebab dia pun dah penat. So dia jalan nak pergi dekat dia punya rumah lah. Kan flat kan, macam quarters lama kan. Dia nak pergi apa semua, and then tiba-tiba bila dia dah menghampiri dekat area rumah dia, dia perasan macam dia diperhatikan tau. Macam orang tengah tengok dia. Kan macam kita kan kadang macam perasan macam macam ada orang tengok kan. Tapi dia malas nak toleh-toleh lah. Lepas tu dia tengah buka kasut apa semua, tiba-tiba dia dengar suara daripada dalam rumah dia. Bang, rupanya wife dia tanya, abang dah balik ke bang? Lepas tu dia pun jawab lah, abang dah balik dah, tapi tak apalah, abang nak isap okok dulu, abang nak duduk dekat luar ni. Sebenarnya dia rasa tak sedap hati, dia tak nak masuk rumah lagi sebab dia rasa macam dia diperhatikan. So dia buka kasut. Kan biasa kan kalau rumah macam flat tu, dekat depan rumah tu kadang-kadang orang letak kerusi kan, nak bagi kasut apa semua. So dia duduk dekat situ, dia tenang, dia buka rokok dia tengoklah dekat bahagian hadapan deret rumah yang dekat depan dia tu, dia macam perasan ada benda tau. And then bila dia tengok betul-betul, rupa-rupanya dia nampak ada satu benda sudah bertenggek lah dekat koridor tu kan. Ada benda, biasalah macam rupa langsui tu lah, dengan rambut panjang semua bertenggek dekat situ. Dia tak buang masa dah, terus dia padam rokok dia, terus masuk. Dia tak cakap banyak, dia mandi, dia tidur. Besok dia bagi tahu wife dia cakap dia nak ambil atensi. Barulah dia cerita dekat wife dia apa yang dia nampak. Dan sebenarnya memang cerita-cerita orang dekat situ tak tahu, memang dekat situ ada orang bela lah, ada maybe benda tu terlepas lah. Memang sejak beberapa bulan yang lepas memang orang cakap memang selalu nampak kelibat benda tu, tapi benda tu dia tak ganggu orang lah, cuma dia menunjukkan diri dia sajalah. So cerita kedua ni pula berkenaan dengan ada seorang ni duty juga. Biasalah geng-geng duty ni memang banyak cerita-cerita menarik untuk diorang nak share. Cerita dia pasal yang ni dekat camp transit tau. Okey, camp transit ni biasanya tempat yang orang selalu buat latihan lah. Transit kan, orang singgah kat situ buat latihan, lepas tu orang balik. Cerita dia adalah seorang anggota bawahan ni, dia bertugas sebagai orderly pada waktu itulah. Orderly ni orang yang bertugas nak make sure store tu berkunci, mungkin dia jaga store dan sebagainya. So anggota ni yang aku nak cerita dekat korang ni, dia kena jaga store barrack pada malam itulah. Kalau cerita pasal bangunan transit ni ataupun camp transit ni, memang haram jadah punya lama lah tempat dia. Memang old school gila lah. Kalau nampak pun macam zaman Jepun pun atap zinc dia. So cerita dia pun dah bertugas dekat situ lebih kurang 2 minggu. Dia dah jadi orderly straight 2 minggu. Dan juga sebab orang jual duty dekat dia lah. Sebab dia nak kumpul duit, tak tahu kenapa. So dia sanggup menjadi 2 minggu orderly dekat situ untuk jaga store barrack tu. Dia akan tidur dekat store barrack tu daripada malam sampai ke malam, dia akan jaga dekat situ lah. Tiba-tiba nak dijadikan cerita lah, ada satu malam tu dah pukul 12, dah pukul 1 macam tu, dia tulis dekat buku log dia punya diary of event dia apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba dia macam dengar bunyi orang ketuk dekat pintu store barrack tu. So dia pun macam cuak lah kan, sebab tak pernah lagi tiba-tiba pukul 12, pukul 1 time orang semua dah settle kerja, dah buat handing over apa semua, tiba-tiba orang ketuk pintu. Dia pun tak fikir banyak, beranikan diri, dia pergi buka lah. Maaf, dia terkejut, rupanya pegawai. Terus dia sulut macam gelabahan. Assalamualaikum tuan, ada apa tuan, boleh saya bantu apa semua kan. Pegawai tu dekat pintu, dia macam tengok macam sepah-sepah kan store barrack kan, dengan tempat tidur lah, ada toto lah, ada wokok apa semua kan. So macam marah, apa ni sepah-sepah ni, kau pergi kemas apa benda semua kan. So dia pun baik tuan menggelabah lah kan. Sepatutnya kena dibiarkan bersih sebab dekat situ ada isu-isu keselamatan juga yang perlu dijaga lah. So masa tengah-tengah kemas tu, dia pun macam terintai-intai lah pegawai yang tengah duduk kat pintu tu. Dia intai, tiba-tiba pegawai tu tak ada, babe. Pegawai tu tak ada. Dia sudah menggelabah puyuh lah. Alamak, betul ke pegawai tu yang datang? Jadi dia cepat-cepat pergi tutup pintu. Dia pun sudah baca ayat-ayat apa yang dia tahu, macam biasa sudah ketakutan. Tiba-tiba sebab aku cerita tadi, dia punya bumbung tu, dia punya atap tu adalah atap zinc tau. Tiba-tiba dia dengar bunyi benda cakar pula dekat zinc tu, zuzap. So dia pun menggelabah, dia buka balik store, dia lari yang selaju-laju boleh sebab dah malam kan. Okey, dia pun lari gila babi punya lari. So masa tengah-tengah lari tu, dia toleh belakang, dia perasan macam ada nampak ayam.
macam ayam masuk dekat store dia yang dia jaga tu lah. Dia pula serba salah lah nak patah balik. Hati dah takut ni dengan nampak ada officer lah, ada benda cakar lah. Tapi disebabkan tanggungjawab, disebabkan dia fikir dia punya keselamatan tu, sebab nanti apa-apa pun dia nak kena jawab. So risiko dia nak kena tanggung juga. Jadi dia menggagahkan diri untuk patah balik, tapi tak tahu kenapa dia rasa sangat penat tau, rasa macam tercungap-cungap, rasa macam pewai gila lah, sampai dia terpaksa merangkak. Macam dia dah tak ada nafas, macam orang yang kena hempap tu, macam dia sesak nafas kan. So dia merangkak, tiba-tiba dia blackout. Sedar-sedar je, rupa-rupanya dia dah ada dekat katil resat kan. Lepas tu dia pun blank lah, dia pun tanyalah, macam mana aku boleh ada dekat resat ni? Geng-geng dia, skot-skot dia semua bagi tahu, kita orang jumpa engkau masa pagi, kita meniarap dekat tepi jalan base. Dia pun tanyalah, macam mana kau boleh terbaring pula dekat tepi jalan kan? Boleh termeniarap dekat tepi jalan. So dia pun ceritalah apa yang jadi semalam. Rupa-rupanya kawan-kawan dia semua sudah tahulah cerita benda kacau, lately benda kacau, sebab dah 2 minggu dia duduk dekat situ, dia jadi orderly dekat store barrack tu, tak ada orang kacau. Tapi tiba-tiba kena kacau. Rupanya tiba-tiba benda tu datang dekat camp tu untuk nak tinggal ke, nak kacau ke. Tapi kawan-kawan dia tak cerita dekat dia sebab dia duty sorang-sorang. Jadi tak naklah takut-takutkan dia kan. Nanti kan dia tak boleh bertugas pula. Okey, yang tadi tu semua cerita-cerita yang orang cerita dekat aku. Tapi yang cerita terakhir ni adalah cerita aku sendiri, yang aku tak pernah cerita dekat siapa-siapa sebab aku sendiri masih percaya dengan tak percaya benda ni. Cerita dia macam ni. Masa tu dekat flying school, dekat Pulau Tibang 1. Nama sekarang INSPAN 1 lah, Institut Penerbangan 1. Dulu Pusat Latihan Terbang 1. Kita orang ada function kot. Ada majlis lah, jamuan, makan-makan dari kalangan student dan instruktor. Jadi dapat task daripada kita orang punya executive officer untuk pergi ambil set band, pergi ambil drum, pergi ambil gitar dekat rumah dia, sebab dia memang kaki jamming lah aku punya EXO ni dulu. Kalau Tuan Fajim Jufa boleh tengok video ni, Assalamualaikum Tuan. Saya cerita pasal Tuan. Jadi cerita dia malam tu sebab EXO aku ni, dia tahu aku dan ada beberapa orang memang boleh main muzik lah. Aku main drum, ada yang si Soot tu boleh main gitar. Lepas tu kita import bassist daripada LLP. Lepas tu ada 2 orang kita orang punya instruktor terbang, pandai main gitar juga. Cosine pun Jimi Hendrix. Lepas habis je fly petang hari, lepas dah makan apa semua, kita orang pergi draw benda tu dekat rumah ni lah, Tuan Fajim ni lah. Lepas tu kita orang sampai dekat kita orang punya mess balik malam. Jadi kita orang parking barang-barang band tu dekat kita orang punya ada satu bilik snooker lah, bilik yang simpan macam props lah, barang-barang hiburan yang apa semualah. Jadi pada malam itu pun jatuh pada malam minggu. Jadi ramailah instruktor-instruktor datang nak bermesra-mesra dengan student lah. Jadi adalah geng-geng jamming apa semua, geng-geng kaki menyanyi ni kan. So dia cakap lah, kau pergi set up band tu dekat dalam bilik snooker tu, kita jamming kejap. Seronok lah kan. Aku memang suka muzik, suka main drum. Set up. Jadi lepas tu apa lagi kan, jom kita jamming, nyanyi lah lagu Search lah, Pawana lah, apa benda lah, itulah, inilah. Okay, and then untuk nak dijadikan sebagai kenang-kenangan adalah seorang ni dia rekod. Tapi zaman-zaman aku tu handphone tak berapa nak canggih lagi tahu untuk nak rekod video. Kalau rekod pun dah dapat macam cerita blue dah sebab 3GP kan. Jadi pakai proper punya camcorder lah. Okay, lepas tu rekod, tengok aku main drum ni apa semua kan. Aku pernah upload sebenarnya video ni dekat dalam aku punya IG. Jadi korang boleh follow aku punya IG, boleh pergi tengok lah. Bila video tu siap, bila aku tengok balik video tu, aku perasan dan ada beberapa orang juga perasan, dan kita orang antara percaya dengan tak percaya. Dalam video tu, okay, kita orang jamming tu, okay, dia nampak lah dia punya pemandangan dia, ada orang apa semua, and then nampak tingkap nako tu kan, tingkap yang lama tu. Bila tengok betul-betul kat situ, memang ada satu kelibat tu tengah berdiri tegak dan tengah tengok
baik punya orang tengah jamming. Benda tu tak bergerak, dan dekat situ memang aku dah double check, dekat belakang tu tak ada apa-apa benda pun dekat situ, tak ada langsir, tak ada apa. Memang confirm benda tu adalah kelibat. Korang nak tengok video tu? Jom kita tengok video tu. So itu je lah cerita seram aku untuk kali ini. Aku sebenarnya dah habis cerita seram dah. Aku duk tanya kawan-kawan aku ada tak cerita seram. Tolong bagi tahu aku nak buat konten ni. Jadi alhamdulillah ada yang sudi nak share diorang punya pengalaman seram. Jadi aku dah tunaikan permintaan korang. Korang jangan lupa share video ni, share lah beramai-ramai. Dan sekiranya ada sebarang komen, ada sebarang cadangan, bolehlah type dekat ruangan komen dekat bawah. InsyaAllah sila tekan butang like dan please tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid. Selepas ini kita sikit lagi nak capai 300k subscriber. InsyaAllah minta tolong korang bagi tahu kat satu kampung, tolong tekan butang subscribe. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Jaga amalan kita bulan-bulan puasa ni, jangan buat benda-benda yang jahat lah. Dan juga jangan galak sangat dekat social media. Okay, social media lah tempat yang paling senang kita nak dapat dosa sebenarnya zaman sekarang ni. Okay, so assalamualaikum, bye bye.